Kata orang, kemalangan tidak berbau dan semestinya setiap kemalangan itu memberi kesan yang menyakitkan. Selain dari ia memberi kesan psikologi seperti kemurungan dan hilang anggota, kemalangan juga memberi kesan dari segi wang ringgit dan harta benda. Menurut Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia Perkeso, kerajaan telah membelanjakan sebanyak 1.7 bilion ringgit sebagai pampasan kepada pekerja menerusi pencen ilat. Terdapat 430,000 majikan berdaftar dengan Perkeso pada tahun 2016 dan sebanyak 65 juta orang bekerja di Malaysia dilindungi oleh skim Perkeso. Kerajaan telah memperuntukkan lebih daripada 943 juta ringgit bagi pampasan selain skim bencana kerja termasuk penyakit pekerjaan. Pada tahun 2015 sehingga kini, kerajaan telah membelanjakan 1.7 bilion bagi pampasan untuk skim keilatan. Sementara itu, sebanyak 95,000 tuntutan bencana kerja dilaporkan di Perkeso setiap tahun. Mengikut maklumat yang dikeluarkan oleh Perkeso, Konvensyen SOHAT 2017 pada tahun 2015, kadar penyakit kemalangan bagi 10,000 pekerja adalah 50.29, adalah satu angka yang tinggi berbanding dengan pada tahun 2002 ia adalah 0.54 kes bagi 10,000 pekerja. Dilihat pula di dalam jumlah kes berkaitan penyakit pekerjaan, pada tahun 2002 hanya 219 kes dilaporkan, tetapi hingga 2015 sebanyak 3,358 kes berlaku dan trend ini menunjukkan trend menaik, di mana pada setiap tahun kes makin hari semakin meningkat. Dari statistik ini didapati bahawa terdapat 3 penyumbang utama kepada penyakit pekerjaan, iaitu penyakit kehilangan pendengaran, kedua penyakit berkaitan kulit, dan ketiga masalah pernafasan. Melihat kepada statistik ini didapati bahawa semua kes-kes ini berada di dalam trend menaik. Ini menunjukkan bahawa sesuatu perlu dilakukan bagi menangani masalah ini. Jika dilihat dengan lebih mendalam, statistik yang dikeluarkan kepada penyakit mengikut perkhidmatan industri masing-masing. Pada tahun 2015, sektor pembuatan menyumbang kes yang paling banyak iaitu sebanyak 1,120 kes. Ini diikuti oleh sektor perkhidmatan awam sebanyak 728 kes dan sektor lain yang juga menyumbang utama iaitu aktiviti hartanah, institusi kewangan dan takaful dan juga perdagangan. Baru-baru ini, data mendapati bahawa penyakit baru ditemui dan ia memberi kesan yang semakin meningkat di kalangan pekerja-pekerja di Malaysia. Penyakit tersebut adalah Occupational Musculoskeletal Disorder. Ia adalah penyakit berkaitan dengan tulang belakang. Sebab utama kes ini adalah isu ergonomik yang tidak diambil kira di tempat kerja. Menurut data, statistik pesakit ini telah meningkat daripada 7 kes pada 2008 sehingga menjadi 708 kes pada tahun 2015. Ini merupakan satu angka yang membimbangkan memandangkan jumlah kes adalah meningkat pada setiap tahun. Kaji sendiri terhadap bilangan penyakit perkhidmatan mengikut kumpulan umur pada 2015 mendapati bahawa 80% masalah berlaku pada pekerja di antara umur 35 hingga 55 tahun. Jika dilihat pada usia 45 hingga 49 tahun pula, kes jelas menunjukkan bahawa pekerja pada usia 45 hingga 49 tahun telah lama terekspos pada hazard, dan ini menunjukkan bahawa pendedahan hazard tersebut telah menunjukkan simptom tertentu yang menyebabkan mereka baru sedar bahawa mereka terkena penyakit pekerjaan. Keadaan ini boleh dielakkan sekiranya punca penyakit tersebut dikenal pasti lebih awal dan langkah-langkah menanganinya untuk mengelak dari mangsa terkena kepada penyakit tersebut diambil. Melihat kepada perkara ini jelas menunjukkan bahawa kita menghadapi cabaran dalam menghadapi dan menangani kesihatan pekerja.
Cabaran utama adalah cabaran berkaitan dengan penyakit pekerjaan konvensional. Terdapat kurangnya pengetahuan terhadap aktiviti tersebut yang boleh membantu untuk mengenal pasti penyakit-penyakit tersebut daripada awal. Kita memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai punca pendedahan dan cara pencegahan tersebut, memandangkan ada kes-kes yang masih belum jelas. Ia perlu ditangani dengan baik agar kita memahami penyakit tersebut untuk diatasi. Jika kita lihat dalam demografi pekerja-pekerja di Malaysia, sebagai negara yang berasaskan kepada tenaga kerja perindustrian, pada masa ini terdapat ramai pekerja yang telah berusia yang membuatkan kita sukar untuk memastikan apakah penyakit itu dialami disebabkan oleh usia ataupun disebabkan oleh pendedahan terhadap bahan kimia ataupun cara kerja. Cabaran ini seharusnya adalah satu persoalan berkenaan dengan tahap pekerja kita. Adakah pekerja kita ini sebenarnya sihat jika dilihat daripada peratusan penyakit-penyakit yang wujud di kalangan pekerja? Terdapat 4 penyakit yang datang disebabkan oleh faktor usia dan juga cara hidup pekerja tersebut. Penyakit seperti diabetes, hypertension juga dipengaruhi oleh cara hidup atau mungkin keadaan kerja yang stres dan tidak sihat. Begitu juga dilihat kepada kes-kes penerima bantuan dialisis yang semakin meningkat, yang menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena pada cara kerja ataupun cara hidup pekerja-pekerja di Malaysia. Kesimpulannya, setiap pekerja perlu ditangani dengan serius menjelang masa akan datang, memandangkan keadaan demografi yang berbeza di mana terdapat ramai pekerja-pekerja yang semakin berusia dan juga munculnya bahan-bahan yang belum dikenal pasti tahap hazardnya terhadap kesihatan pekerja. Yang penting adalah keseimbangan di antara keselamatan tempat kerja dan kesihatan pekerja dan juga cara hidup bagi memastikan bahawa setiap pekerja terjamin dan dapat meneruskan kesejahteraan hidup masing-masing.